بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم يا الله lapangkanlah dada kami wa yassir lana umurana dan permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma ya Allah, tambahilah kepada kami ini ilmu pengetahuan, warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kata Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang bertajuk Bahrul Madi, syarah kepada Mukhtasar Sahih At-Tirmidzi. Qala musannif bab ma jaa fi ibtida'il qiblah. Hari ini kita masuk ke bab yang ke-21 daripada kitab ini. Hadirin hadirat, bab yang membincangkan bab yang telah datang. Bab ini pada menyatakan mula-mula disyarahkan qiblah. Walaupun kita ada baki sedikit perkara yang bersabit dengan tajuk yang lalu, tapi dengan izin kita melangkah pada bab yang ke-21 daripada kitab ini, iaitulah hadis berhubung dengan syariat pensyariatan qiblah. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala 'anil Bara'i qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah shalla nahwa Baitul Maqdis sittata aw sab'ata 'ashara shahra, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjiha ila al-Ka'bah, fa anzala Allah 'azza wa jalla قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال فانحرفوا وهم ركوع، أو كما قال حديث حسن صحيح. قال الشيخ Al-Marbawi rahimahullah pada bilangan 116. Fa'lam ayyuhal ikhwan, kata Syekh Marbawi, ketahuilah kiranya ya saudaraku. Jadi Syekh Marbawi memulakan kalimat kalamnya dengan perkataan fa'lam, kena ambil tahu, kena ambil maklum wahai saudara-saudara, adalah mula-mula sembahyang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sembahyang sahabatnya berhadap kiblatkan Ka'batullah pada masa mereka itu dalam negeri Makkah, dan sebelum berpindah ke negeri Madinah Al-Munawwarah.
Jadi Syekh Marbawi dalam kitab ini memulakan kalam beliau dalam bab ini, bab yang membincangkan tentang pensyariatan qiblat. Hadis yang menyebutkan bagaimana kiblat yang kita sembahyang hari ini berkiblatkan Ka'bah. Adakah betul Ka'bah itu kiblat pertama? Mengapa dikatakan Baitul Maqdis itu kiblat pertama? Sedangkan Rasulullah SAW ketika berlaku Al-Isra wal Mi'raj, sebilangan ulama sirah menyebutkan ketika itu baginda berada di Makkah. Rasulullah berada di Makkahul Mukarramah dan peristiwa Isra wal Mi'raj berlaku 5 tahun sebelum hijrah menurut beberapa riwayat dan pandangan. Kalau begitu, balik daripada Isra wal Mi'raj, manakah kiblat Rasulullah SAW? Jadi hadis ini nanti akan menjelaskan bahawa Rasulullah sembahyang berkiblatkan Baitul Maqdis ada setelah baginda Rasul berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ini disebut oleh Al-Bara' bin Azib, antara beberapa sahabat yang menjadi di antara golongan Ansar, orang Madinah Al-Munawwarah yang mencintai, yang mengasihi, yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kata Syekh Marbawi, kalau begitu kata Syekh Marbawi adalah mula-mula sembahyang Nabi dan sembahyang sahabat berhadap kiblatkan Ka'batullah. Dipanggil Ka'batullah kerana memuliakan Ka'bah, rumah Allah, Ka'bah itu. Karena itu setiap kalimat yang disandarkan pada nama Allah, kata para ulama, tasyrif, tujuannya nak memuliakan. Seperti masjid dipanggil Masjidullah, dipanggil Baitullah. Masjid ini rumah Allah Ta'ala kerana nak memuliakan masjid. Ka'bah dipanggil Ka'batullah. Rasul Nabi kita Muhammad dipanggil Rasulullah. Begitulah Jibril alaihi salam dipanggil Ruhullah. Maka untuk mukjizat Nabi Saleh disebut dalam Quran Naqatullah, unta Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah, Nabi Musa dipanggil Kalimullah. Jadi semuanya tujuannya ditasyrif, nak memuliakan benda perkara tersebut. Karena itu apa yang Allah mulia jangan kita hina. Termasuklah ajaran Syiah yang menyebutkan Jibril tersilap turun wahyu. Tidakkah itu menghina makhluk yang dimuliakan oleh Allah? Sebab dia ingat Jibril macam dia makan burger. Ini Syiah lah, tuan-tuan sekalian, macam Syiah. Pak dalam 2 bulan tak datang kan. Boleh berlaku segala-gala itu. Tapi Ustaz Nazmi sudah spend down, tengok okeylah. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah sekalian ya. Baik, maka dipanggil Ka'batullah. Kalau begitu Ka'bah itulah kiblat yang mula-mula berhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra, kembali daripada Isra wal Mi'raj. Ka'bah itu. Malah antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis ini, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, berapakah usia Ka'bah dan Baitul Maqdis? Sabda Rasulullah, 40 tahun lebih awal. Ka'bah itu 40 tahun lebih awal daripada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis bukan Baitul Muqaddis, Baitul Maqdis, atau baca Baitul Muqaddas. Kalau baca Baitul Muqaddas atau baca Baitul Maqdis. Kalau baca Baitul Muqaddis tak kena grammar dia. Kalau dalam periksa fi Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Okey. Jadi dipanggil Ka'batullah, itulah kiblat Rasulullah, kata Syekh Al-Bawi dalam kitab ini. Adalah mula-mula sembahyang Nabi dan sahabat berhadap kiblatkan Ka'batullah pada masa mereka itu berada di Mekah lagi, dan sebelum berpindah hijrah ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Kemudian berhadap pula berkiblatkan Baitul Maqdis, sebagaimana datang riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini dengan katanya
anil Barra'i qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah shalla nahwa Baitul Maqdis sittata aw sab'ata asyara syahra. Diriwayatkan daripada seorang sahabat mulia orang Madinah golongan Ansar, namanya Al-Barra bin Azib, antara sahabat-sahabat Madinah yang pernah bercerita bagaimana peristiwa hijrah. Kata Al-Barra bin Azib, orang yang awal-awal hijrah ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian kata Al-Barra, datang kemudiannya antara yang awal lagi ialah Abu Salam, antara yang awalnya Bilal bin Rabah. Kata Al-Barra lagi, antara yang awalnya ialah Sayyidina Umar Al-Khattab, dan ketika itu bersama Sayyidina Umar ada lebih kurang 20 orang sahabat. Jadi Al-Barra ini orang Madinah yang antara mereka yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Barra bin Azib menceritakan bagaimana ketika tatkala datang berpindah berhijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Madinah, yakni datang berhijrah berpindah dari Mekah ke Madinah, sembahyanglah berhadapkan ke pihak Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah berkiblatkan Baitul Maqdis ini ikut Al-Barra ketika Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Baik, kalau begitu sebab apa Rasulullah dan berapa lama? Lalu kata Al-Barra bin Azib, nahwa Baitul Maqdis sittata aw sab'ata asyara syahra, lebih kurang 16 atau 17 bulan lama. Jadi bagi syak rawi. Jadi rawi ini syak. Syak ini bukan sebab lupa. Syak ini dalam sebab berhati-hati, takut tersilap. Takut silap dalam meriwayatkan benda ini. Jadi mereka sebut 16 atau 17 bulan, bukan sebab lupa. Kerana rawi hadis ni sifat mereka mestilah orang yang dhabit, mesti ingat maklumat-maklumat ini. Jadi bila mereka sebut atau itu dipanggil syak, itu bukan kerana terlupa, tetapi atas jalan ihtiyatan, berhati-hati, takut tersilap dalam bercakap. Itu cermatnya mereka dalam bercakap. Jadi di sini disebutkan bahawa Rasulullah berhijrah, Rasulullah berkiblatkan Baitul Maqdis lebih kurang 16 atau 17 bulan. Sedangkan Isra wal Mi'raj berlaku 5 tahun sebelum hijrah. Kalau begitu jelas kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah sembahyang berhadap ke arah Baitullah Al-Haram, Ka'bah itu. Dan ini juga diperteguhkan lagi dengan beberapa hadis yang lain. Di antaranya Nabi bercerita bagaimana balik Isra wal Mi'raj, ketika datang waktu zuhur, datang Jibril alaihi salam mengajarkan Rasulullah sembahyang di sisi Ka'bah. Jibril ajar Nabi sembahyang. Selama 2 hari datang Jibril mengajarkan sembahyang, kaifiat sembahyang, mengajarkan waktu-waktu sembahyang. Baik, yang kita bincang ini ialah berkiblatkan Baitul Maqdis ini. Sebab apa? Sebabnya dengan suruhan Allah Ta'ala, kerana mengambil hati, yakni nak menjinak-jinakkan segala kafir Yahudi. Mudah-mudahan Islam mereka itu dan percayakan Nabi Muhammad sebagai beberapa tandanya yang ada dalam kitab Taurat yang tiada diubah-ubahnya lagi. Jadi tujuan Rasulullah buat begitu, nak mengambil hati puak-puak Yahudi, Yahudi yang menghuni dipanggil kota Madinah. Dan itu kita maklum Allah berfirman, walladzina tabawwa'u dar wal iman min qabli, dan mereka yang mendiami kota Madinah. Ayat ini kata para ulama tafsir mengiktiraf bahawa penduduk asal Madinah adalah Aus dan Khazraj. Yahudi ini bukan penduduk asal Madinah, mereka ni migrasi, orang yang datang daripada Palestin,
mencari-cari Nabi akhir zaman. Datang mereka ke Madinah, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir, datang kerana mencari Nabi akhir zaman. Makna kata mereka tahu dalam kitab Taurat sudah sebut dah tentang Nabi akhir zaman. Malah mereka sangat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam Quran, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang yang Allah berikan kitab Taurat, Injil ni, mereka ni mengenali Rasulullah macam mana mereka kenal anak-anak mereka. Tuan-tuan, anak-anak lahir tahu lahir kat mana? Tak tahu. Tuan-tuan, anak-anak lahir tahu tak ada tai lalat berapa? Tak tahu. Yahudi dia kenal sangat. Dia kenal sangat. Kerana itu Sayyidina Umar al-Khattab bila turun ayat itu, ayat alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Turun ayat ini yang menyebutkan bagaimana ahlul kitab yang mengenali Rasulullah, bagaimana macam mana mereka kenal anak-anak mereka. Sayyidina Umar tanya seorang pendeta ahlul kitab namanya Abdullah bin Salam. Dia tanya, "Ya Abdullah, betul ke kamu kenal Rasulullah macam kenal anak-anak kamu?" Kata Abdullah bin Salam, "Lebih dari itu kami tahu. Lebih dari itu tahu." Jadi kalau anak kita ni nak lahir mana pun kita tak tahu. Anak tuan-tuan berapa? Anak saya tak ramai, 8 je. 8 je. Nak sebut dalam 8 tu sibuk-sibuk tu 8 tu. Nak sebut anak saya pertama tu kali doktor. Nak sebut bahawa kita pun tak tahu tentang anak-anak kita. Cuma doktor scan, doktor beritahu anak ini perempuan. Jadi kita membelilah baju budak perempuan, saya anak susu. Boleh je anak perempuan. Lahir laki je. Doktor menjawab, "Minta maaf, telur terkepit." Saya tak kisahlah kepit tak kepit, asalkan anak lahir sempurna, hidup alhamdulillah. Nak sebut apa dia, nak sebut kita pun tak tahu. Laki perempuan, doktor kata laki, yang perempuan. Itu anak yang sulung, anak yang seterusnya. Banyak kita. Anak yang seorang tu, ada seorang saya bawa isi dia dah nak salin dengan saya bawa isi saya ke hospital Selayang. Kerana masa tu hospital Selayang baru buka saya. HKL kan penuh pada orang salin tu. Malaysia ni kan produktif, makan ahli kacip pagi makan. Apalagi dah buah raba macam-macam lah saya, goji lagi macam-macam. Mana tak produktif. Dia bawa ke hospital Selayang, hospital KL penuh. Sudah Selayang, pun sana lapang, miskin seorang baru buka kan. Apa kata nurse, belum pecah tupan balik dulu. Suka-suka dia suruh balik, ini dah kat lain. Jadi saya angkat isteri bawa ke klinik swasta. Jadi kuarantin kat klinik swasta. Tak mana-mana apa kes berlaku, doktor pun takut, call ambulance, HKL juga. HKL 2 pagi misalnya. Allah, itu namanya kita pun tak tahu lahir kat mana. Kita boleh rancang, tapi kita tak tahu. Tapi yang Rasulullah ini lahir, memang Allah sudah rancang tempatnya. Sehingga Yahudi ini mengenali Rasulullah. Tapi apa yang sedihnya, yang nama Yahudi ini keras hati. Oleh kerana Rasulullah ini bangsa Quraisy, Arab, dia tak terima. Tak mau terima dia, padahal dia kenal, dia tahu, dia yakin memang itulah Rasulullah. Dia tahu bukan dia tak tahu. Tapi oleh kerana semangat bangsa yang kuat Yahudi, kuat dengan bangsa dia bangsa dia bagus, dia saja betul. Itulah Yahudi lah. Maka Yahudi yang menghuni kota Madinah ini, oleh kerana mereka ni mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai seorang rasul yang membawa rahmat seluruh alam. Rasulullah ni rahmat seluruh alam, bukan saja rahmat untuk bangsa Arab. Sebab tu kita orang Melayu ke Iban, Kadazan, Cina, India,
putih, hitam, Afrika, Amerika, semuanya dipanggil umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat, jangan ingat orang Islam dia umat Muhammad. Seluruh manusia ni siapa rasul mereka? Nabi Muhammad. Cuma kita ni menerima Islam, menerima dakwah, kita menerima cara hidup Islam, kita terima Rasulullah, kita dipanggil ummatul ijabah. Orang yang belum menerima Islam, walaupun dah Islam, tak boleh terima cara hidup Islam, tak boleh terima lagi Rasulullah ni. Apatah lagi mereka yang belum Islam dipanggil ummatul dakwah. Jadi sebagai rahmat seluruh alam, Rasulullah ni bukan maka dipanggil menjauhi orang kafir. Rasulullah mendekati mereka supaya mereka boleh terima Islam, boleh terima ajaran agama Allah, mengajak kepada menyebut Tuhan kita semua Allah. Itu cara Nabi berdakwah. Bukan Allah ni Tuhan kita saja, bukan kita saja patut minta pada Allah. Semua orang patut minta doa pada siapa? Allah. Jadi salah ke kalau orang kafir doa, ya Allah? Cik jawab. Macam bagus dia. Macam comel dia. Cik jawab. Salah ke kalau dia berdoa, ya Allah, tolonglah saya? Bagus kan? Yang tak bagus, wahai murga, ya Krishna yang murti, dia tak bagus. Ini kita fikir Allah tu Tuhan orang Melayu, Allah tu Tuhan orang Islam saja. Padahal Allah ni Tuhan semua manusia. La ilaha illallah. Mana ada Tuhan yang lain lagi? Itu yang dibawa oleh Rasulullah. Kalaulah orang Arab fikir Allah tu Tuhan mereka saja, agak-agak kita orang Melayu ni tak ada peluang nak masuk Islam. Oleh kerana mereka berfikir Allah ni Tuhan seluruh manusia, ajak seluruh manusia kepada Allah. Oleh kerana mereka berfikir Rasulullah ni Nabi seluruh manusia, ajak seluruh manusia berikrar Muhammad Rasulullah. Apa pendapat tuan-tuan kalau orang bukan Islam di luar sana boleh terima Nabi Muhammad Rasul? Tuan-tuan marah kata, bagus kan? Walaupun dia belum Islam, tapi dia sudah terima Nabi Muhammad Rasul. Walaupun dia belum Islam, dia sudah boleh terima Allah Ta'ala Tuhan kita. Dia dah terima. Ini yang orang lain takut, dia takut dia terima. Itu yang berikut. Sedangkan itulah yang Rasulullah nak bawa Yahudi tadi yang sudah kenal Allah, yang sudah kenal Rasul, baliklah. Maka itulah dalam putusan surat baginda Rasulullah pada tahun yang ke-6 Hijrah, tahun 7 Hijrah. Ketika tak dapat nak buat haji pada tahun 6 Hijrah, berlaku perjanjian Hudaibiyah, balik daripada haji itu, Rasulullah menghantar putusan baginda. 6 orang putusan yang dalam surat yang dihantar kepada Raja Rum, Heraklius, surat yang dihantar kepada Raja Parsi, Makokis, surat yang dihantar kepada Raja Habsyah, surat yang dihantar kepada Raja Mesir. Apa Nabi ajak? Nabi ajak, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'an. Jelas Rasulullah ajak raja-raja ni semua, marilah kepada kalimat yang sama antara kita semua. Apa kalimat yang sama? Alla na'budu illallah. Mulai saat ini jangan kita sembah melainkan Allah yang kita sembah. Wala nusyriku bihi syai'an. Jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Jangan kata ada Tuhan lain, jangan kata ada yang lebih cerdik dari Allah. Jangan. Itu Nabi ajak semua kepada kalimat tauhid. Begitulah Nabi mengajak golongan Yahudi tadi, ajak mereka kepada kalimah Allah, ajak kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah rahmati Allah, oleh kerana nak menjinakkan hati Yahudi ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kiblat ke arah Baitul Maqdis. Di situ timbul beberapa hukum hakam yang dibahaskan oleh para ulama. Apabila Rasulullah berpaling kiblat ke arah Baitul Maqdis, alim ulama fiqh membincangkan daripada hadis ini, adakah pemalingan kiblat ke arah Baitul Maqdis itu wahyu Allah atau ijtihad Rasulullah? Yang pertama,
Yang kedua, kalaulah menghadap kiblat itu wahyu Allah, ketika Rasulullah balik Isra wal Mi'raj sembahyang berkiblatkan Kaabah, tiba-tiba Rasulullah berpaling ke arah Baitul Maqdis. Kalau sekiranya berpaling ke arah Baitul Maqdis itu ijtihad Rasul, adakah boleh ijtihad membatalkan perintah Allah Al-Quran? Jadi disitulah timbul beberapa hukum hakam dalam fiqh. Ini namanya apa yang kita belajar ini hadisul ibadah. Daripada hadis sebegini timbul beberapa dipanggil usul fiqh ataupun dipanggil hukum fiqh. Sehingga nanti dibincangkan kalau begitu menghadap kiblat ini adakah fardu ataupun suatu perkara yang tidak difardukan. Para jemaah dirahmati Allah Taala sekalian, jadi itu cerita Rasulullah berpaling kiblat ke arah Baitul Maqdis dari kerana mengambil hati orang Yahudi yang sudah mengenali Rasul akhir zaman. Tapi yang namanya Yahudi ini hati keras. Namun demikian sebagai seorang Rasul, Rasulullah SAW tidak pernah berputus asa. Di sini kita melihat bagaimana amanahnya Rasulullah SAW menjalankan risalah dakwah. Nabi tak kira bangsa apa, Nabi tak kira siapa saja. Nabi mengajak mereka kepada hukum Allah, mengajak kepada patuh perintah Allah. Kerana Yahudi ini sudah ada kitab. Bila dia sudah tidak menerima Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman, dia sudah ingkar kepada kitab itu. Jadi orang yang ingkar ini sewajarnya diajak balik kepada kitab. Bukan kita musuh mereka, bukan kita maki hamun mereka, bukan perang mereka. Perang ini dibagi las. Jadi masalah kita hari ini menganggap orang kafir ni halal darah belaka, nak dibunuh aja kerjanya. Kita tidaklah berdakwah, tidak. Patutnya kita ajak dia dulu kepada agama Allah Ta'ala. Ajak dia menerima Islam, ajak dia menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Hadirin hadirat, kalau dia sudah boleh terima Allah sebagai Tuhan, sudah boleh menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul, sudah boleh menerima kitab Allah, hukum hakam dalam Quran, cuma baki satu saja lidah, dia belum bersyahadat. Macam tak seronok kita. Seronok tu kan? Sekurang-kurangnya lidah saja belum ada syahadat. Dan ini berlaku kepada Abu Talib. Bila Abu Talib menerima Rasulullah sebagai Nabi akhir, dia tahu itu Nabi. Abu Talib menerima Allah sebagai Tuhan. Abu Talib malah menjadi sebagai pelindung himayatul Rasul. Beliau melindungi Rasulullah sehabis-habis pelindung. Cuma satu je Abu Talib ni tak ada syahadat. Akhirnya mati Abu Talib. Bila mati Abu Talib, kita hukum zuhir. Diajar oleh Rasul hukum zuhir. Zuhirnya tak bersyahadah, maka tanamlah kubur kafir. Tapi hatinya siapa nak hukum? Wallahu yatawalla sarair. Hatinya Allah yang hukum. Bukan kita hukum hati je. Allah hukum hati, kita hukum zuhir je. Kalau begitu hadirat, hatinya bersama Islam, bersama Allah, cuma lidah saja belum. Itu hatinya Allah hukum. Karena itu sebilangan ulama seperti Syekh Abu Zahra berpendapat bahawa Abu Talib itu Islam sebenarnya. Tapi itu pendapat yang minoriti ya. Pendapat minoriti mengatakan selagi tak punya syahadah tak boleh dikatakan Islam. Okey. Baik. Begitu juga kita, kawan-kawan kita ajar tentang Islam, kita beritahu dia kebaikan Islam, dia boleh terima. Baik itu dalam bab begini dengan orang bukan Islam, kita bukan banyak memerangi mereka, banyak berdialog, berbincang, mengajar. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi nak memulakan hijrah ke Madinah. Rasulullah hantar dua sahabat, seorang bernama Mus'ab bin Umair, seorang bernama Abdullah bin Umi Maktum pergi Madinah dulu. Ini berlaku setahun lebih kurang, setahun lebih sebelum hijrah Rasul. Apa tugas Mus'ab? Berbincang, mengajar, berdialog. Kalau bukan semua orang Madinah boleh terima kedatangan Rasulullah. Ini bagi mereka benda baru. Ini bagi mereka orang tua.
Tapi oleh hasil dialog, hasil perbincangan, orang yang menentang Rasulullah bila mereka berdialog dengan Mus'ab, bagi Mus'ab dipanggil duta yang duta. Dia boleh ada diplomasi, dia pandai dia. Akhirnya penentang Rasulullah tadi menjadi penyokong, pendukung kuat risalah Rasulullah. Ini hasil dialog. Begitu kita dengan orang Islam hari ini. Kita nak marah dia, kita berdialog dengan dia, bincang dengan dia, dia duduk, ajar dia baik-baik. Ada yang hadrat setengah dia hari ni bila bincang boleh terima Islam tu. Kawan saya kerja pejabat zakat, lembaga zakat Islam. Cerita macam mana satu hari jaga kaunter zakat. Orang bukan Islam datang nak bayar zakat. Macam ni. Orang bukan Islam datang bayar zakat. Tak terkejut kaunter ni. Pakai seluar pendek, baju t-shirt pagoda. Kalau sekali pandang macam tokek binatang yang haram cukup. Kalau sekali pandang lah, binatang yang haram, nama tu pink color. Allah, sekali pandang lah. Tapi tak tahu tokek tu. Masuk kaunter zakat. Kalau saya tanya, mau apa? Mau apa bayar zakat lah. Kawan saya kata, tak boleh lah, ini Islam saja. Kalau saya tanya, lu apa agama? Sebab Cina bukan semuanya. Tak? Takut Cina Muslim ke? Wah, mudah. Kalau saya tanya, lu tak boleh lah, ini Islam saja. Dia kata, ini wang punya wang, lu apa susah? Wang apa bayar? Betul tak? Bukan diminta zakat. Bayar zakat RM320. Macam Allah Ta'ala. Kita kawan kita bertanya Islam tu bukan apa, nak teks. Takut dia bawa mahkamah dan bagai-bagai. Dan kita belajar dalam fiqh syarat sah bayang Islam, syarat sah puasa Islam, syarat sah haji Islam, syarat sah sembelih Islam, syarat sah korban Islam, syarat sah ibadat semuanya Islam. Tapi kalau dia nak puasa boleh tak? Puasa lah. Tapi tak sah. Buat tak setuju, lu punya pasal. Tapi lu nak puasa, lu boleh puasa. Buat tak boleh halang. Tapi nak beritahu lu puasa tak sah. Apa sah? Islam saja sah. Kalau orang sah, lu masuk Islam. Saya sah. Pokok dia nak masuk Islam, tak betul? Okey, tapi dia nak puasa. Dia nak sembelih ya. Tapi buat tak makan. Jangan dia sembelih tuan makan pula. Baguslah dia nak sembelih pun Islam, kan bagus. Yang kita nak marah, engkau sembelih pun Islam, menghina Islam. Pula ada orang Melayu ni betul. Kalau dia nak sembelih macam kita sembelih, kan bagus. Apa masalah orang Melayu ya? Apa masalah kita takut orang laksana Islam tu. Dia nak sembelih macam kita sembelih, kita takut. Bagus. Memang itu pun kita nak. Mana? Ada yang hadaran. Jadi dia nak bayar zakat. Bayar tapi tak sah. Sebab tu dia tahu Islam saja. Dia tahu, wah mau bayar juga. Lu terima. Dia paksa ambil RM320 keluar sikit. Sebelum dia pergi, kawan saya tanya, wang mau tanya sikit. Apa pasal lu mau bayar zakat? Dia cerita itu hari wang punya kereta rosak depan masjid. Kereta dia rosak depan masjid waktu maghrib. Jadi dia duduk kat luar. Duduk luar tu dia tengah ceramah. Sambil bagi kereta dia ceramah. Tu bagus pasang speaker luar tu. Dalam tak ramai. Luar lagi. Sekian dia waktu bukan tahu. Kita ni satu masalah. Takut sangat orang bukan Islam dengar ceramah. Batu. Mana ada jemputan-jemputan? Kadang-kadang tulis kat banner. Semua muslimin dijemput hadir. Kenapa muslimin dia buat dia? Jemput semua sekali apa salah? Dia pakai tudung pendek tengah kat luar dan duduk atas musliman tak tudung. Kita pula yang sibuk besar kan. Bagus dia nak dengar. Habis dia tak Islam kan? Biar dia tak Islam. Ini nak mengajar dia. Janganlah kita nak ceramah kat dia baik. Dia nak hadir, kita tak lagi. Oh, orang bukan Islam tak perlu tudung, tak boleh masuk masjid. Haram. Yang Melayu tak tudung masuk masjid. Asal. Ini bukan marah. Enggak. Masjid negara tu saya tengok berhenti masjid negara tu kan jubah kan. Yang bukan Islam masuk berjubah. Yang Islam tunggil dia masuk. Allah hadirin hadirat. Kat mana tajuk ni?
Tajuknya Rasulullah ni nak dakwah orang Yahudi ni. Macam tu dah kita. Jadi ceritanya, mereka ni patut kita dialog beri penerangan. Jadi cerita kawan saya tadi, dia cerita dia dengar ceramah tu sambil baiki kereta, dia dengar ceramah masjid. Itu hari ustaz ada cerita tentang zakat, kelebihan zakat, kelebihan sedekah. Ustaz tu baca firman Allah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah." Cuma ayat tu dia tak hafal. Dia faham ayat itu, dia dengar ceramah, ayat itu bermaksud perumpamaan orang yang bersedekah, orang berzakat, harta benda pada jalan Allah, seperti orang tanam satu benih, tumbuh satu pokok 7 cabang, tiap cabang 100 biji. Dia dengar tanam satu benih, keluar 700 biji. Ayah, ini meniaga sama Tuhan lagi untungan. Nampak? Bila dia dengar ceramah, dia faham, dia pun nak buat Islam. Saya berkata dia lawan Islam. Dia lawan pasal dia tak faham. Cuba kita bagi dia faham. Lawan tak lawan? Arab itu sendiri. Jangan terkejut, hari ini ada ahli-ahli majlis bandaran yang bukan Islam minta diharamkan Arab di Selangor. Yang mari orang Melayu sokong Arab diadakan pula. Jangan terkejut, sikit masa lagi percaya cakap saya. Sebab ini hasil dialog dan dakwah yang kita beri pada mereka, sama ada dalam dun ataupun dalam mesyuarat di luar. Selama ni mereka tak faham tuan-tuan. Macam isu hudud, berapa lama kita berdebat dengan mereka, berdialog, berbincang. Hari ini kajian yang dibuat oleh Merdeka Center, 80% orang bukan Islam boleh terima hudud dah. 80%. Balance 30% dia lagi. Itu pun ada sebab lah, kita tanya sebab apa 20% tu. Ada sebab yang boleh diselesaikan. Ini hasil dialog yang dibuat. Hasil, siapa kata mereka lawan Islam? Sebenarnya yang mereka lawan bukan Islam, yang mereka lawan orang Islam. Kita kena bezakan dia lawan Islam dengan lawan orang Islam. Dia lawan Islam dengan lawan orang Islam. Dia lawan orang Islam yang jahat, yang menipu, yang menindas. Itu yang dilawan. Kita tuduh dia lawan Islam, dia tak lawan Islam, dia lawan orang Islam. Macam kawan-kawan kita yang pergi berdakwah di pedalaman Sabah, Sarawak, Semenanjung. Ajaklah orang asli ni, dia tak faham Islam. Bila kita terang Islam, dia boleh terima masuk Islam. Cuma sebagian-sebagian itu tak masuk. Tanya dia kenapa tak nak masuk. Dia kata kita orang bukan tak nak masuk Ustaz. Habis tu yang curi petai kita orang Islam lah punya video. Itu yang dia tak mahu. Yang curi petai dia orang Islam punya. Dia benci Islam tu, bukan dia benci Islam, dia benci orang Islam tu. Akhirnya Islam tu sendiri dia benci. Jadi kita kena beritahu dia, ini yang salah bukan Islam, yang salah itu orang. Sama juga satu cerita, pengusi masjid nak buat pagar masjid, minta quotation pada toke Cina. Toke Cina tu bagi quotation 10,000. Kata pengusi, you letak 12,000. Kata toke Cina, ayah ini masjid dia pun beriman dia. Pengusi masjid tak beriman. Macam mana dia suka Islam? Saya jawab. Toke Cina pun takut. Ayah ini masjid ini rumah Tuhan. Lain tempat tak apa. Tuan-tuan, ini hasil daripada dia sebenarnya bukan di Islam, dia benci orang Islam. Sebab apa saya kata gitu? Sebab pengalaman dengan kawan-kawan, ada macam Ustaz Azamuddin bercerita di Baling satu ketika bila Ustaz Azamuddin jadi YB, tak buat surau, buat masjid, ambil barang-barang dekat kedai hardware itu Cina pula. Cina tu, jadi Ustaz tak nak duit hutang. Satu hari Ustaz nak bayar, apa kata Cina tu? Tak apa, kita infak mah. Kemudian kita diimpak je. Tak apa, kita impak je. Apa je? Saya berkata dia, dari dataran ini yang kita kena bezakan. Jadi di situlah nak mengajar kepada kita, Rasulullah SAW tidak memerangi orang kafir sehinggalah apabila mereka menentang
mengangkat senjata. Kali itu dalam perang siri peperangan yang berlaku, bukan Islam yang memerangi, Islam diperangi. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Jadi sifat kita ni ialah pergi menerang, berdakwah, sehinggalah mereka bangkit menentang dengan senjata, barulah kita melawan. Ini bukan terus pergi-pergi zap-zap saja. Kita kena terangkan dulu Islam pada mereka, beritahu kebaikan-kebaikan, sehinggalah mereka menentang sebagaimana golongan Yahudi. Rasulullah bujuk sampai ke peringkat paling kiblat, menghadap ke arah Baitul Maqdis, kerana itulah tempat yang dimuliakan oleh golongan-golongan Yahudi ini, kerana nabi-nabi mereka kebanyakannya dari dulu berasal daripada Palestin, Baitul Maqdis itu. Di situ duduknya Haikal Sulaiman, di situlah duduknya Baitul Maqdis yang dibina oleh Nabi Allah Ishaq, adik-beradik dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Orang yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi begitu sekali sifat Rasulullah nak ajak mereka kepada Islam ini. Dan itulah sifat rahmat Rasul yang kita kena ambil rahmat untuk semua ni. Jadi sebagai Rasulullah pembawa rahmat, kita juga yang nak mengikut Rasul sebagai pembawa rahmat, kita kena ingat orang bukan Islam ini bukan yang musuh kita. Mereka ini orang yang perlu kita ajak, kerana mereka juga umat Muhammad. Kita umat Muhammad, mereka umat Muhammad. Bila semua umat Rasul kita sudah menerima Islam, alhamdulillah, dipanggil ummatul ijabah. Mereka belum menerima Islam, padahal Nabi Muhammad Nabi mereka, Allah Tuhan mereka. Mereka dipanggil ummatul dakwah. Kita kena ajak sama-sama. Kita ni adik-beradik semua sekali. Pak kita, tok kita, Nabi Adam. Kita sama-sama patut pergi syurga. Itu sifat kita, bawa rahmat. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dengan orang berislam nak angkat senjata, bunuh sekali, nak tumpah darah. Ini sikap mengajar tidak. Ini bukan marah tuan-tuan. Tak siapa saya marah, saya pun tak tahu. Tapi inilah suasana yang berlaku dalam dunia kita bila kita tak faham apa yang dikatakan oleh Rasulullah, rahmat seluruh alam. Rahmat. Dan sebagai pembawa rahmat, kita tidak boleh menentang mereka, sehinggalah kita dah ajar dia. Jadi yang dia kurang ajar, dia tak belajar sebab dia tak belajar. Kali itu kita hukum zahir. Kalau dia terima Islam, dia boleh terima Islam, dia boleh terima Allah, dia boleh terima Rasulullah, alhamdulillah. Itu suatu perkembangan yang baik. Baginya syahadah. Berbeza pula dengan orang yang bersyahadah, hatinya tak suka Islam, hatinya tak sama Islam, menentang Islam. Bukan zaman kita, zaman Rasulullah mana ada. Namanya munafik. Diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dipanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Salul ni mak dia, bukan tok dia. Abdullah bin Ubay, bin itu anak lelaki, Abdullah anak lelaki, Ubay bin Salul anak lelaki kepada Salul. Salul itu nama mak dia. Kenapa disebut nama mak dia? Supaya boleh, kata orang kampung saya, how to define, you know, supaya kita boleh kenal pasti. Inilah budak jahat namanya Ubay ini. Anak inilah budak jahat namanya Abdullah. Abdullah mana? Anak Ubay, anak kepada Salul. Itu lah, biar orang panggil confirm lah, memang inilah munafik. Jadi bila Abdullah bin Ubay bin Salul ni, walaupun bersyahadah, bayar dengan Nabi, malah bersyahadah, nasyhadu innaka la Rasulullah. Ini disebut dalam surah Munafiqun. Dahsyat. Tapi hati benci Islam, pergi jumpa Yahudi, suruh lawan Rasulullah, pergi jumpa, dipanggil rancang macam mana nak jatuhkan imej Rasulullah dalam peristiwa ifki, tuduhan pada Aisyah. Inilah kepada dia. Dahsyat tu. Tapi mati, akhirnya mati. Bila mati, kita ni hukum zahir ya. Oleh kerana ada syahadah dia, kubur tanam kubur Islam. Tapi batinnya Allah Ta'ala jawab. Ini orang fiddar ki asfali minadar, neraka bawah. Jadi di situ kita kena ingat, orang yang boleh terima Islam walaupun mulutnya belum syahadah, Allah yang.
Tapi orang yang sudah bersyahadah, hati tak terima Islam, Allah juga akan faham. Ibang dari nadaran para jemaah rahmat Allah ni mau mukadimah dia. Mukadimah dah dimasuk. Jadi nak sebut pada kita, itulah sifat Rasulullah, nak jinakkan hati Yahudi tadi, tuan-tuan. Sehingga Nabi paling kiblat arah Baitul Maqdis. Allah tengok macam mana sungguh Nabi nak ajak manusia kepada Allah, nak ajak manusia balik dapatkan jalan. Sampai pekat itu akhirnya tuan-tuan, yang namanya Yahudi ini bukan dia sokong tindakan Nabi, malah Rasulullah diejek-ejek. Yahudi jahat, oh Yahudi. Tentu siapa boleh terima Yahudi ni? Teruk. Yahudi ni tuan-tuan, jangan kata kita Nabi-Nabi pun dia boleh. Jangan kata Nabi yang berbangsa Arab seperti Rasulullah, Nabi yang sebangsa dengan mereka pun mereka bunuh. Nabi-Nabi ini 313 orang Rasul, 124 orang Nabi. Dalam ramai-ramai Nabi ini tuan-tuan, 4 orang je yang berbahasa Arab. 4 orang. Tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ismail, yang ketiga Nabi Saleh, yang keempat Nabi Hud alaihissalam. 4 orang yang berbahasa Arab. Yang lain berbahasa Ibrani. Sebagaimana dipanggil percakapan yang digunakan oleh kaum Yahudi. Ada kata tuan-tuan, ramai Nabi-Nabi di kalangan Yahudi bukan dia peduli nama Yahudi ini, jahat semua. Allah dari nama-nama Pak orang ni kan, itu masuk ke setengah tahun. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dan ingat Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Saleh, Nabi Hud, ini 4 orang Nabi yang berbahasa Arab. Qala musannif, jadi kata Syekh Marwawi lagi, kiblat akan Baitul Maqdis itu dengan Al-Quran ataupun dengan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar hadis tadi di mana Al-Barra bin Azib menceritakan tatkala sampai Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah berkiblatkan Baitul Maqdis. Ketika di Mekah, Rasulullah berkiblatkan Kaabah. Jadi Nabi berkiblatkan Baitul Maqdis lebih kurang 16 bulan atau 17 bulan lamanya. Soalnya, adakah berpaling ke arah Baitul Maqdis itu dengan arahan Allah dalam Al-Quran ataupun ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka telah berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim. Imam Nawawi ini antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang dikenali sebagai mujtahid faqih. Jadi kata Imam Nawawi, dan telah bersalah-salahan ashab kita, ulama kita Syafi'i dan lain daripada mereka itu, daripada ulama rahimahullah ta'ala. Jadi kata Imam Nawawi, bukan saja ulama-ulama mazhab, malah dalam mazhab Syafi'i yang dipanggil ashab Syafi'i sendiri pun berbeza-beza pendapat tentang berkiblatkan Baitul Maqdis ijtihad Rasul ataupun arahan wahyu Allah Ta'ala. Tengok di sini bahawasanya menghadap sembahyang ke Baitul Maqdis itu adakah sabit ia dengan Al-Quran atau dengan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka telah menghikayatkan oleh Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yang bernama Al-Hawi akan 2 wajah, 2 pendapat pada yang demikian itu bagi ashab kita Syafi'i. Jadi Imam Mawardi sebut satu pendapat menyebutkan ini adalah arahan Quran, satu pendapat mengatakan ini ijtihad keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Qadhi'iyah rahimahullah ta'ala, bermula yang berjalan kepadanya oleh kebanyakan ulama. Berjalan ini maknanya mazhab. Mazhab ini dalam bahasa Arab dipanggil zahaba, berjalan. Ya, jalan. Jadi jalan yang diambil oleh kebanyakan ulama bahwasanya ia adalah dengan sunnah, yakni ijtihad Rasul, bukannya dengan Al-Quran, bukan arahan Quran. Kalau begitu, timbul pula perbahasan, bolehkah ijtihad mengatasi arahan Quran? Kerana Rasulullah balik daripada Isra' Mi'raj, Rasulullah balik Isra' Mi'raj
berkiblatkan Ka'bah. Itu kan perintah Allah. Bolehkah ijtihad? Kemudian di sini timbul berbeza-beza pendapat alim ulama. Dan begitu juga timbul perbahasan di kalangan ulama. Kalaulah Rasulullah SAW pernah sembahyang berkiblatkan Baitul Maqdis, adakah boleh hari ini kita sembahyang berkiblatkan Baitul Maqdis? Kalau pernah dilakukan oleh Rasul. Itulah jawapannya siri yang akan datang. Ya, hadirin hadirat kalau dirahmati Allah, baik ringkas ceritanya setelah turun wahyu Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bila turun ayat itu, kata para ulama, ayat ini menjadi suatu hukum. Bila Rasulullah tengok Nabi diperli, Nabi dihina kerana berpaling kiblat ke arah Baitul Maqdis. Rupanya Yahudi tadi bukan makin lembut hati, makin lawan Rasul pula. Malah Nabi ditertawakan, dipermain-main. Seolah-olah orang pendirian dulu menghadap Kaabah, sekarang menghadap Baitul Maqdis pula. Jadi mereka bukan boleh terima rupanya jahat tak jahat Yahudi ni, tuan-tuan. Akhirnya Rasulullah hari-hari dongak ke langit, mengharapkan turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kerap kali Nabi dongak ke langit mengharapkan turun wahyu. Di situlah setengah ulama mengatakan kalau begitu berkiblatkan Baitul Maqdis ini arahan Allah. Sebab apa? Sebab kalau ijtihad Nabi, kenapa Nabi tak ijtihad paling semula menghadap Kaabah? Walau kesan itu. Itulah namanya Rasul, menunggu arahan Allah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga kita melihat akhirnya turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Seringkali kami melihat engkau wahai Muhammad mendongak-dongakkan wajahmu ke langit. Maka pada saat ini falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka palingkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau redha itu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan olehmu akan wajah kamu ke arah pihak Masjidil Haram, Kaabah itu. Jadi turun ayat ini, kata para ulama, mansuh hukum berkiblatkan Baitul Maqdis. Maka tidak boleh lagi kita nak berkiblatkan ke arah Baitul Maqdis walaupun pernah dilakukan oleh Rasulullah. Di situ kita kena faham, itulah cara ulama memahami hukum. Jangan kita baca satu hadis, tengok Nabi pernah berkiblat Baitul Maqdis, kita pun buat hukum sendiri. Oh, kalau macam ni, sebab apa tak boleh? Ini sunnah. Karena itu di situ nak mengajar kita ada hukum yang sudah nasakh, ada hukum yang sudah mansuh, dan ada hukum yang menasahkan sesuatu, menunjukkan nak berhukum ini bukan mudah. Karena itu kita ni tak sampai ke peringkat mujtahid, ingat. Ya, maka bila tak sampai kepada taraf mujtahid, kita ni kenalah cari orang yang lebih alim, lebih pandai, lebih pakar, walaupun kita mengaji hadis. Karena itulah Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, Al-Imam Abu Hanifah sendiri, dan juga imam-imam muhaddisin seperti Imam Ahmad, antara orang yang mengajar Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun banyak ambil hadis daripada Ahmad itu. Tuan-tuan, dia ni alim, beliau Imam Ahmad ni alim hadis. Dia antara orang yang meriwayatkan hadis-hadis Rasul. Tetapi dalam bab ijtihad ini, dia sendiri pun tak boleh tanding kehebatan anak muridnya yang bernama Imam Abu Hanifah. Itu menunjukkan orang yang muhaddis belum tentu dia mampu melakukan ijtihad. Tetapi ada orang yang faham hadis seperti Imam Abu Hanifah, dia ada kemampuan berijtihad. Begitu juga Imam Humaidi, antara guru kepada Imam kita Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri mengambil hadis, kadang-kadang mengambil hadis daripada Imam Humaidi. Tapi tuan-tuan, dalam bab ijtihad ini Imam Humaidi sendiri tak mampu.
Tapi Imam Syafi'i selain dia seorang yang mujtahid, menguasai bidang hadis. Itu kita ni kalau mengaji sikit buah hadis ni, hati-hatilah jangan nak buat urusan sendiri yang ini, nak pakai hukum sendiri, tak perlu dah lagi pimpinan orang lain. Kita kena banyak lagi mengetahui nasah dan mansuh, umum dan khusus, apalagi kaedah-kaedah dia, muhakkamat, tasyabbihan. Itu hadirin hadirat. Cuma kadang-kadang kita kena ingat berlaku perbezaan ini kerana kawaid, kaedah mereka berbeza. Kaedah mereka berbeza. Lepas tu kita kena hormatlah. Contoh kaedah beza ni, kita panggil spek dia tak sama kan. Saya selalu tengok orang engineering orang ngaji engineering ni, kadang-kadang dia belajar spek itu, belajar dia panggil menggunakan spek British, ada yang ikut spek Amerika macam-macam. Kadang-kadang tak sama. Kita tengok menu, tengok tak kita punya gear dengan Amerika punya sistem British macam lain. Saya ingat dulu masa di Syria ni dia banyak guna barang Perancis. Jadi kita tengok kipas di Syria ni tak sama kipas kita punya spek. Kita sini nombor 1 tu paling slow, nombor 5 paling kuat. Dia nombor 5 tu paling slow, nombor 1 paling kuat. Bayangkan kita buka nombor 5 slow, mengamuk kita dah 10 tahun baru tahu nombor 1. Kalau berlaku macam tu kan penting. Itulah tak ikut spek orang sana, nak pakai spek kita sendiri. Akhirnya tak jumpa jalan. Macam tu juga kita tengok switch. Kita switch on ni bawah, switch off ke atas. Dia switch off ke bawah, switch on ke atas. Naik. Traffic light pun tak sama. Traffic light kita merah, hijau, kuning, merah. Hijau, kuning sudah berhenti, merah berhenti. Dia dah hijau, berhenti, tak ada pilihan, berhenti je. Kuning sedia berjalan. Demam kita fikir, ini memang tak sama. Itu pun dah tak nampak beza. Macam tu juga tuan-tuan, betul JKR ada spek dia sendiri. Mana dia punya sistem yang dia nak pakai, spek dia nak pakai, kena follow. Kalau kita nak pakai kita punya spek, memang tak dilulus kalau dia JKR. Kita pakai kita punya sendiri, ya tak? Batu konkrit pun ada dia punya bancuhan dia dan spek-spek yang ditetapkan. Berapa hari boleh buka konkrit ini, berapa hari. Tinggal Ustaz Muhammad berpek lah. Cuma tak pakai. Kita tahu spek-spek itu macam tu juga bab ijtihad ini. Ulama-ulama ni dia ada kaedah-kaedah. Lepas tu kita jangan buat kaedah kita sendiri. Kita bukan mujtahid. Cuma berbeza pendapat ini kerana kaedah yang berbagai dari umpamanya macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan mazhab kita Syafi'i, tuan-tuan. Imam Syafi'i ini banyak berpegang kepada amalan Ahlul Hijaz, orang Hijaz. Masa berada di Iraq. Kemudian Imam Syafi'i berpindah ke Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i mendengar riwayat hadis daripada orang yang siqat di Mesir, orang yang dipercayai, orang yang hebat ada hadis. Di situlah Imam Syafi'i dia melihat bahawa hadis-hadis ini digabungkan dan mencari yang paling sahih, maka itulah mazhab Syafi'i. Berbeza pula dengan mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hanifah dia tak guna kaedah itu. Mazhab Maliki pun tak guna kaedah itu. Mazhab Maliki oleh kerana Imam Malik bin Anas dilahir di Madinah, beliau dibesarkan di Madinah, beliau mengkagumi orang Madinah, sehingga Imam Malik bin Anas dalam prinsip hukum dia, orang Madinah ini sahabat yang alim. Rasulullah sendiri duduk di Madinah, wafat di Madinah, Quran banyak turun di Madinah. Kata Imam Malik bin Anas, ini orang Madinah lebih mahir hukum hakam tentang Quran, tentang hadis. Sebab itu apa yang orang Madinah buat, sehingga kan kalau orang Madinah buat bercanggah dengan hadis, Imam Malik tetap mendahulukan orang Madinah. Itu tak sama, jadi beza. Kita kaedah apa pakai ini? Kaedah apa? Dia nak main hukum sendiri. Di situlah tuan-tuan kaedahnya, kaedah sendiri. Dengan kita ditaklim mana tuan-tuan. Jadi itulah sebabnya kenapa kadang-kadang kita baca kitab-kitab ini kita melihat Imam Nawawi yang alim itu pun dia sendiri pun tidak mahu mengeluarkan fatwa dia sendiri kecuali fatwa di dalam lingkungan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi insya-Allah kita sambung pada masa akan datang
Karena banyak lagi benda yang nak dibincangkan, antaranya Al-Quran itu. Adakah ia boleh menasahkan sunnah? Al-Quran bolehkah dinasahkan oleh sunnah? Kiblat Kaabah itu adakah kehendak Nabi ataupun wahyu Allah? Kalau itu wahyu Allah, mana dalilnya, mana ayatnya? Kalau ijtihad Nabi, bagaimana ijtihad boleh mengatasi perintah Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah kita sambung pada sidang akan datang. Dan untuk memahami tuan-tuan sedikit sebanyak perkara berhubung dengan ijtihad ini, saya bawa di sini satu buku yang ditulis oleh Maulana Hussein Abdul Qadir Yusufi, seorang guru hadis. Beliau ni orang Myanmar, duduk di Kelantan, cakap Melayu fasih, dan kami belajar hadis dengan beliau. Dari hadirat beliau buat buku ini dibentangkan ke atas kerja dalam seminar karena kita berhadapan dengan situasi hari ini orang yang baru belajar hadis kadang-kadang tak faham mana, sudah nak minta orang ikut ijtihad dia. Lepas tu beliau tulis, adakah kita ni mujtahid? Sampai saya tengok dalam Facebook pun ada satu pilot cerita dalam Facebook, saya pergi ke masjid, saya tengok orang ramai ambil wudu, saya pun tepuk tanah tayamum. Nak cerita tak apalah, tapi nak suruh ikut awak tu mujtahid. Kita betul-betul tengok tak? Kalau orang ikut kita boleh ke? Kalau kita ni tuan-tuan orang yang alim seperti imam besar tadi, tak apa. Salahnya takut kita ni sesat dan menyesatkan orang. Karena itulah kita kena beradab dengan para ulama kita. Di situlah kita diajar dalam apa perkara kita kena merujuk orang yang lebih memahami ayat-ayat dan hukum akal. Macam tadi lah, kalau kita baca hadis Nabi pernah berkiblat ke Baitul Maqdis, jangan pula berpegang apa salah saya nak kiblat ke Baitul Maqdis, padahal kita tak baca ada ayat yang sudah menunjukkan. Baik, buku ini saya bawa ini bukan apa, kerana saya tertarik dengan kertas kerja yang beliau jadikan buku ini, anak murid beliau jadikan buku. Harganya tuan-tuan barangkali orang kata mahal RM10, bagi saya nilai intelektual lebih mahal. Sebab nak mengkaji, nak mencari jawapan-jawapan begini, di sini beliau bawa beberapa perkara yang berhubung dengan antaranya sebab-sebab mengapa berlakunya perbezaan pendapat di kalangan ulama, dan bagaimana diceritakan sikit sebanyak kaedah-kaedah yang digunakan oleh Imam Malik, kaedah yang digunakan oleh Imam Syafi'i, kaedah yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, dan bilakah mereka lahir, supaya tuan-tuan sekuang-kuangnya dapat bayang-bayang adakah kita ni sudah boleh masuk kategori orang yang nak mengistinbat hukum, nak ijtihad hukum. Karena itulah untuk isi bawah harganya kita bagilah beli sampai dalam orang. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu saja yang boleh kita bincangkan. Dan dirahmati Allah. Pada soalan dan tak ada, alhamdulillah. Kita bertemu kembali pada masa akan datang. Siru ala barakatillah, bawalah rahmat kepada seluruh untuk semua manusia, dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Insyaallah kita bisa tinggalkan di sini 3 orang yang diambil. Takdirlah bahwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Allahumma Allah kulli manfa'at wa tashkil yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan bagilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ila alladziina lam ya'lamu salatu. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada hajat daripada Fahad Ansori di tahfizil Quran.